Bertemu kembali, terkini Ketua Jurulatih Olahraga Negara Mansaha Abdul Jalil dimasukkan ke pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 berisiko rendah Mike Serdang. Ini selepas isterinya diletakkan dalam keadaan koma 9 hari yang lalu. Semangat itu datang daripada ahli-ahli keluarga, daripada kawan-kawan, daripada anak-anak ya, ini yang mendoakan, yang sentiasa hendakkan sihat dan juga sambil itu ya, saya ada tugas-tugas yang belum saya dapat selesaikan sementara saya dalam keadaan ini. Jadi ya, apa yang saya bimbang kerana mereka tidak berpeluang untuk beraksi dalam keadaan yang semasa situasi sekarang ini. Mereka telah pun berlatih agak lama dengan meningkatkan momentum, dengan tekanan-tekanan yang saya mental dengan emosi mereka. Dan ini saya rasa satu yang ya saya rasa macam tercabar dan rasa terpusik bahawa sejauh mana lagi yang situasi ini akan berterusan. Buat masa ini dah 9 hari, hari 2 hari lepas dia semakin pulih sebenarnya, tapi kekuatan paru-parunya belum cukup lagi untuk menampung pernafasan dia lah untuk dia buat sendiri. Jadi doktor advise kerana oksigen intake dalam badannya tidak mencukupi, terpaksa lagi gunakan mesin support lah, oksigen yang sepenuhnya. Mudah-mudahan isteri saya semakin pulih dan kembali sihat dan sembuh lah. Memang jarang sekali lah saya dapat privilege ni untuk bersama dengan Ahmad Syariz Azhani dan juga Bazli Azmi same time. Dan kali ini kita bukan untuk menganalisis sesuatu sukan tetapi something more serious lah, COVID-19 kan. Serius juga ya, isteri Mansaha dia tak boleh nak bernafas Ya, dengan dah 9 hari dah. dia kena induce koma kan. Ya, dan kita harapkan keadaan baik-baiklah untuk wife Coach Mansaha. Tapi Mansaha kena kuarantin berapa lama? As for now, tak ada tarikh yang ditetapkan. Tetapi kita tahu bahawa COVID-19 ini bergantung kepada tahap tubuh seseorang untuk mengatasi jangkitan ini. Yep. Apa yang saya dapat kongsikan ialah sikap daripada Coach Mansaha itu sangat positif. Saya fikir kerana 40 tahun terbabit dengan sukan olahraga, mengajarnya, membentuk tubuhnya secara fizikal, secara mental untuk menjadi seorang yang sangat positif. Kita tidak tahu apa yang berlaku di dalam tubuhnya, tapi dari segi luarannya, Coach yakin bahawa dia mampu untuk mengatasi jangkitan ini sama yang dilakukan seperti anak-anak buahnya, seperti Irfan Samsudin, begitu juga dengan Jackie Wong. Ya. Itu ialah satu hasil latihan yang positif dari sukan. Kan nampaklah benda tu memang trend kalau atlet dapat luar negara pun macam tu juga Itu kan. perbezaan seorang jurulatih yang berpengalaman seperti Coach Mansaha, tapi saya lebih rungsing memikirkan atlet-atlet yang walaupun mereka dipentas atlet berprestasi tinggi, tetapi bagaimana untuk mereka menangani isu ini apabila sudah dijangkiti ataupun bakal dijangkiti, berfikiran bahawa adakah aku ni berisiko untuk dapat COVID-19. Jadi mereka boleh menjadikan Coach Mansaha ni sebagai satu contoh yang cukup luar biasa lah. Dan impact Mansaha dapat positif COVID-19 kepada atlet-atlet kebangsaan. Ramai yang memikirkan mengenai nasib Mansaha, tetapi mereka sedar bahawa mereka ada tugas yang perlu mereka laksanakan. Terbuka Kazakhstan ialah peluang terakhir untuk skuad olahraga layak ke Olimpik Tokyo secara merit, dan tempohnya hanya berbaki lebih kurang 3 minggu saja lagi. Bagaimanapun buat masa ini sememangnya pemikiran atau doa mereka terarah kepada Ketua Jurulatih Olahraga Negara, dan ini yang sempat saya kongsikan. Kami atlet-atlet olahraga negara sangat-sangatlah berharap supaya Coach Mansaha akan kembali pulih seperti sedia kala dan kembali kepada memimpin kami tim olahraga negara dalam menghadapi sukan-sukan penting seperti sukan Asia, sukan Asia dan juga sukan Commonwealth. Tapi apa yang paling penting sekarang ni untuk kami adalah Coach Mansaha dan juga keluarga sembuh. Saya berasa begitu sedih dan risau apabila saya dapat tahu yang jurulatih saya iaitu Cikgu Mansaha dan juga isteri beliau telah pun positif COVID. Cikgu Mansaha merupakan jurulatih lompat bergala dan juga ketua jurulatih olahraga. Oleh itu saya berharap cikgu dan isteri beliau dapat sembuh daripada COVID dan juga dapat kembali ke keadaan yang sihat. Kita
Kita semua mengharapkan Mansaha dan juga isterinya akan kembali pulih lah ya dalam jangka masa yang terdekat ini. Ada lagi nak tambah tentang situasi Mansaha dan apa Yang saya dapat kongsikan, tidak ada jangkitan daripada Mansaha kepada atlet kebangsaan kerana jangkitan berlaku ketika coach pulang menyambut sambutan aktiviti di rumahnya di Semenyih, Selangor, sementara atlet kebangsaan berada dalam kem kuarantin di semua pusat latihan di MSN seluruh negara. Tak jumpa. Kalau melihat apa yang dikongsikan atlet tadi, saya percaya kalau coach Mansaha sendiri lihat, mesti dia nasihat atlet fikirkan ataupun fokuskan kepada persiapan di balapan ataupun di gelanggang. Itu saya fikir peranan luar biasa seorang coach di coach Mansaha ni lah. Macam ada father figure sikit kan. Dan menyentuh tentang atlet Ahmed, dalam badminton juga ada seorang atlet yang mengalami, tapi dia dah sembuh, tapi whatever it is pengalaman yang sama juga tentang COVID-19. Apabila Persatuan Badminton Malaysia BM mengumumkan bahawa kem mereka dilanda pandemik COVID-19 pada 17 April tidak silap saya, ramai bertanyakan siapa atlet tersebut. Sehingga hari ini saya boleh kongsikan bahawa atlet tersebut salah seorang padanya dan yang pertama disahkan dijangkiti COVID-19 adalah Cham Junwei. Mungkin kita boleh dapatkan sedikit konteks dengan mendengar apa yang dikongsikan Junwei sendiri. First time masa saya dapat call dari coach kata saya infect COVID-19, saya rasa shock sebab kan first time lepas, tapi saya pun sudah agak-agak saya maybe akan positif sebab saya sudah rasa badan sakit, rasa tak sihat sudah. Dalam itu 1-2 minggu saya langsung tak boleh tidur. Saya rasa feel bad lah saya. Sebab kan saya first yang kena dalam ABM, lepas tu saya pun agak sedih, feel bad untuk kawan-kawan saya semua. So saya pun nak cakap sorry dengan kawan-kawan dan ABM jugalah. Itu mesti tanggungjawab berat di atas bahunya sebab dia rasa bersalah kan. Apa yang dia kongsikan Junwei, dia kata dia seminggu dan juga 2 minggu pertama tu tak boleh nak tidur, tak boleh nak lapkan mata kerana kerisauan dia pada ketika itu bukan sahaja diri dia tapi membabitkan 3 rakan lain yang berada dalam program Road to Tokyo, Liza Jia, Aaron Chia dan juga Sohik. Bayangkan jika 3 pemain ini juga turut dijangkiti COVID-19, sudah pasti ia akan melumpuhkan persiapan mereka untuk ke Tokyo. Dan salah satu impact kan COVID-19 ni adalah keadaan fizikal kita. It depends on the body lah, each individual lain kan. Jadi mungkin ada impak selepas Junwei sembuh daripada COVID-19 dengan persembahannya di Masters Spain. Okey, Junwei sebutkan di akur bahawa simptom dia dan juga 14 rakan-rakan lain yang dijangkiti COVID-19 berbeza, tapi melihat dia sempat sembuh dalam tempoh sebulan, satu perkembangan baik. Di Spain Masters dia layak sehingga ke suku akhir, tapi dah sampai quarter final tu menentang pemain Indonesia iaitu Shesha. Dia dah cakap dia dah penat dah, tewas 9 dan juga 10 tidak silap saya straight sets, tapi itu untuk pemain seperti Junwei yang menghadapi kejohanan di peringkat bawahan. Jadi untuk pemain badminton yang saya lihat sudah berada di prestasi pentas elit sebelum ini di terbuka Thailand ataupun seluruh England, camp India misalnya, impak dia sangat besar daripada sudut pernafasan. Saya nak menambah sikit, mental atlet negara sebenarnya strong. Kita acap kali dengar mental atlet Malaysia tak begitu kuat, especially ketika nak menghadapi crucial time. Tapi kalau kita lihat atlet-atlet negara yang menghadapi situasi ini, saya ambil contoh Jackie Wong. 3 bulan menerima rawatan kerana COVID-19, tetapi apabila dia kembali beraksi dalam Grand Prix Malaysia pada bulan lalu, hampir-hampir kepada rekod kebangsaan, lebih 65 meter, rekod kebangsaan 68.22 meter. Itu membuktikan walaupun lama dijangkiti COVID-19, tapi dia kuat fizikal, mental untuk kembali kepada prestasi sebenar dan diletakkan sebagai antara harapan untuk layak ke Olimpik Tokyo. Jadi dari segi mental, atlet Malaysia memang strong. Cuma pada crucial time saja itu tak menjadi beberapa kali kalau kita lihat setakat ini. Major tournament macam Olimpik apa semua kan. Okey, tadi Bazli dan juga Ahmed juga ada menyatakan tentang betapa pentingnya atlet dan juga coaches lah yang physically and mentally strong kan. Jadi kita nampak diorang boleh bounce back agak cepat kan. Tapi okey, ini semua good news kan sebab semua dah alhamdulillah sembuh. Harap yang masih sakit pun akan sembuh. Tapi adakah apa yang dah jadi kepada Mansaha dan Cham Junwei walaupun dah agak lama, tapi adakah MSN akan mengetatkan SOP di semua venue latihan untuk atlet kebangsaan selepas kes-kes ni semua? Tak silap dah lama dah ketat. Kalau atau ketatkan lagi, you rasa? Di ABM misalnya, apa yang saya baru terima maklumat tambahan bahawa BM mengetatkan SOP, pemain-pemain nak turun ke gelanggang daripada bilik asrama mereka dah tak boleh guna lift. Kena turun tangga. Okey, good exercise lah.
makanan juga dah tak boleh nak order Grab food dan misalnya sebenarnya disediakan untuk tempoh sehingga dikatakan selamat. Jadi itu saya fikir antara SOP-SOP yang diperketatkan, malah kes-kes yang sudah pun dilaporkan sebelum ini bukan datang daripada venue-venue latihan kan? Ya, kebimbangan saya bukan di semua venue latihan, tetapi atlet yang dibenarkan pulang ke kediaman masing-masing dan mereka akan lapor diri di semua pusat latihan MSN. Kita tahu sekarang ada lebih kurang 355 atlet dibenarkan pulang ke kediaman masing-masing kerana tidak terbabit dengan program latihan Road to Tokyo So yang tu lah yang bahaya. dan Sukan C. Pulang. Kerana kalau kita lihat PKP 2.0, apabila atlet datang balik, ada 7 atlet Ada positif kes. COVID, 5 pegawai MSN dijangkiti. Ada kebimbangan dekat situ. Saya harap atlet yang pulang ke kediaman masing-masing, begitu juga coach dan pegawai mereka ini, follow SOP betul-betul. Kerajaan kata jangan keluar rumah, please stay at home, supaya bukan saja mereka selamat, tetapi rakan-rakan atlet, especially yang nak pergi Olimpik ini, selamat tanpa sebarang jangkitan. Tapi itulah bahaya COVID-19. Walaupun atlet-atlet ni dan juga jurulatih pegawai saya difahamkan mengamalkan kendiri yang sangat berdisiplin, tapi tak nampak dari mana hasilnya. Mungkin daripada ahli keluarga mereka sendiri. Jadi itulah bahaya COVID-19 sebenarnya. Nak salahkan atlet atau pegawai ini 100% saya rasa tidak adil. Itu pun susah sebab dalam household tu bukan dia duduk seorang kan, dengan family pun. So nak control semua orang pun susah kan. Tapi apa pun kita memang mengharapkanlah bahawa kes COVID-19 ni akan berkurangan sebab macam asyik meningkat je dan takkan mengganggu lagi lah bidang sukan negara. Especially untuk Olimpik Tokyo. RTT, Road to Tokyo. Terima kasih Ahmad. Terima kasih Bazli.